Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita mula majlis kita dengan Ummul Kitab. Kita minta Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suratul Fatihah bacaan kita pada kali ini sebagai pelindung kepada diri kita dan sebagai penyembuh daripada bermacam-macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama dalam daurah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan suasana sekarang ni memang cukup tenang sikit lah, tapi ni jiwa-jiwa yang kental ni sanggup mari berhimpun. Ada setengah orang nak berani dah nak mari berhimpun. Sebenarnya anda pun pada peringkat awal pun bincang dah dengan Ustaz Hakim, kita nak teruskan ataupun tidak majlis kita pada hari ni. Tapi ada Abading bahagian surah ni dikata kita teruskan, cuma kita tidak ambil bilangan yang ramai, kita ambil lebih kurang dalam kurang daripada 100 orang. Kalau lebih daripada 100 orang tak boleh. Jadi kita ambil lebih kurang dalam 90 orang aja. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita pada pagi ini kita akan baca kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Insya-Allah kita akan cuba menghabiskan dalam masa 2 hari. Kitab Mukhtasar Al-Latif dikarang oleh seorang ulama yang berasal daripada negara Yaman yang dikenali dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal. Kitab Mukhtasar Al-Latif sebenarnya kitab ni tidaklah masyhur di tempat kita. Dia pengarang kitab ni, dia ada satu lagi kitab yang dinamakan sebagai Al-Mukhtasar Al-Kabir, ataupun kita panggil dengan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, atau lebih masyhur. Baik. Kita untuk merengkaskan masa, kita pergi kepada muka surat yang pertama. Terjemahan Al-Mukhtasar Al-Latif, mana ya surat pertama? Al-Muqaddimah. Okey, Al-Muqaddimah itulah muka surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبعد فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Ini adalah ringkasan yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya ataupun mengetahui yang semisal dengannya daripada kefarduan bersuci, salat dan selainnya. Maka wajib untuk mempelajarinya dan mengajarkan kepada yang berhajat padanya daripada lelaki dan perempuan, kanak-kanak dan dewasa, serta golongan yang merdeka dan yang juga hamba. Baik.
perkataan ringkasan ini adalah terjemahan daripada perkataan mukhtasar. Dia perkataan mukhtasar sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama adalah suatu yang perkataan dia ringkas tetapi mempunyai makna yang banyak, mempunyai makna yang padat. Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'na, itu makna ringkasan. Jadi kalau kita tengok memang ringkaslah, tetapi dia mempunyai makna yang banyak. Okey, itu makna mukhtasar. Ringkasan yang wajib. Wajib ni hukum. Wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, untuk mengetahuinya. Kalau sebut kata wajib bagi setiap, maka ni dipanggil wajib ain ataupun fardu ain. Kita ada fardu kifayah dan kita ada fardu ain. Wajib bagi setiap. Ini maksudnya fardu ain. Untuk mengetahuinya ringkasan ini, ataupun mengetahui yang semisal dengannya. Kalau tak tahu dia pun tak apa, tapi tahu hak yang sama dengan dia. Kita lain, yang penting sama dengan apa hak yang disebut dalam buku ni. Jadi apa hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita adalah apa yang terkandung dalam buku dia ni adalah berkenaan dengan fardu ain. Berkenaan dengan fardu ain. Di fardu ain dalam bab ibadat adalah sekadar untuk kita sahkan ibadat kita. Okey, itu fardu ain dalam bab ibadat. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati. Kalau dalam bab ibadat, benda yang terhenti ke atasnya oleh sah ibadat. Sekadar untuk sah ibadat tu adalah fardu ain. Manakala lebih daripada tu sehingga sampai kepada darjat fatwa, hak tu adalah fardu kifayah. Okey. Daripada kefarduan bersuci, salat dan selainnya, maka wajib untuk mempelajarinya dia sendiri ataupun hak yang seumpamanya, dan mengajarkan kepada yang berhajat. Tu di antara tugasan kepada orang hak yang mengetahui, mesti dikena ajar pula kepada orang hak yang berhajat, yang perlu kepadanya, sama ada lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak ataupun dewasa, sama ada golongan tu merdeka ataupun hamba. Okey. Seterusnya kata dia, bab yang pertama adalah bab taharah. Kita dalam daurah ni kita tidak boleh hurah panjang sangat lah, sebab kita nak masa kita singkat. Lepas tu kita nak berhabiskan, jadi kita akan sentuh poin-poin yang penting sahaja. Babut taharah. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية، وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة والوضوء، وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة في حده. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس الترتيب هكذا. Bab taharah. Pasal yang pertama adalah pasal rukun wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ulama fiqh dalam bab rukun wudu, kita kata rukun wudu lah. Dia tidak kata rukun wudu. Ulama fiqh katakan furudul wudu. Dia tidak kata arkanul wudu, tapi dia kata furudul wudu. Tapi kalau dalam bab sembahyang, dia tak kata furudus salah, tapi dia kata benda arkanus salah. Kenapakah ulama fiqh memilih istilah furudul wudu berbanding dengan arkanul wudu sebagaimana dalam bab sembahyang? Kenapa dia memilih perkataan fardu wudu, tidak memilih perkataan rukun wudu? Sebenarnya ada perbincangan yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Ulama fiqh dalam bab wudu, dia memilih perkataan furudul wudu adalah kerana perbuatan-perbuatan wudu boleh diasingkan. Ia berbeza dengan perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang, maksudnya rukun-rukun sembahyang saat itu, dia tidak boleh diasingkan. Okey, maksud dia boleh diasingkan ketika kita basuh muka, kita niat kita basuh muka. Kita niat kita basuh mengangkat hadas daripada muka kita. Kita berhenti pula dalam tempoh yang tertentu, lepas tu kita niat pula nak basuh tangan untuk mengangkat hadas daripada tangan. Berhenti sekejap, kita pun sapu kepala niat mengangkat hadas daripada kepala kita.
Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah dibolehkan. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau semayang dah lewat gitu. Semayang satu rakaat, berhenti sekejap makan nasi dulu. Makan nasi dulu, lepas makan nasi kenyang, buat rakaat yang kedua. Cukup rakaat yang kedua, berhenti sekejap, tak boleh. Jadi perbuatan-perbuatan dalam sembahyang adalah seperti suatu yang satu. Maka ia tidak boleh dipisah-pisahkan. Sebab itu dinamakan dia sebagai arkan. Manakala perbuatan-perbuatan wuduk boleh dipisah-pisahkan, maka sebab itulah dinamakan dia sebagai furud. Itu hak yang dibincang oleh sebahagian daripada ulama fiqh dalam penggunaan ibarat furudul wuduk. Jadi rukun wuduk itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat, iaitu berniat, sama ada berniat mengangkat hadas ataupun berniat bersuci untuk solat, ataupun berniat wuduk, boleh. Niat mengangkat hadas pun tak apa, niat bersuci untuk solat pun tak apa, niat berwuduk pun tak apa. Dan berlaku niat ketika membasuh muka. Maksud dia berlaku niat ketika membasuh muka ni dipanggil dia zaman niyah. Ni masa niat. Di dalam perbahasan niat ada 7 perbahasan yang perlu kita kena bincang. Ni secara ringkas sahaja. Yang pertamanya ta'rif niat. Yang keduanya tempat niat. Yang ketiganya masa niat. Yang keempatnya kaifiyat niat. Yang kelimanya hukum niat. Yang keenamnya syarat niat. Yang ketujuhnya maksud niat. Ini 7 perkara yang perlu kita kena bincang dalam perbahasan niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Baik. Yang pertama hakikat niat. Apakah hakikat niat? Apakah definisi niat? Niat adalah qasdus syai'. Qasad melakukan sesuatu. Itu dipanggil niat. Itu hakikat niat. Yang keduanya adalah masa niat. Manakah masa niat? Masa niat adalah permulaan setiap ibadat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, masa niat mesti permulaan setiap ibadat. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan mazhab yang lain mengatakan boleh kita berniat sebelum sedikit daripada melakukan ibadat. Sebelum sedikit. Tapi sebelum banyak, itu dah boleh lah. Itu tidak dinamakan niat lah. Sebelum banyak. 3 hari lagi nak semayang. Niat dah hari ni. Itu dah jadi lah. Baik, sebelum sedikit. Mazhab Imam Syafi'i kata tak. Tempat niat adalah mana? Sebelum ibadat. Permulaan melakukan ibadat itu adalah tempat niat. Imam Syafi'i seorang ulama yang diiktiraf keilmuan dia, meletakkan hukum tersebut berpandukan kepada apa yang difahami daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintah kepada mereka itu melainkan supaya liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullah, melainkan supaya beribadat mereka itu. Ya'budu fa'il adalah waw, okey? Beribadat mereka itu kepada Allah. Hal keadaan mereka itu mukhlisin. Mukhlisin adalah hal bagi fa'il ya'budu. Hal bagi fa'il ya'budu. Hal keadaan mereka itu ikhlas. Ni dipanggil niat. Kepada Allah di dalam beragama. Ikhlas dengan makna dia jaga niat dia. Baik. Cuba perhati. Perkataan mukhlisin adalah hal yang mana sahib hal dia adalah fa'il kepada ya'budu. Dalam kaedah tata bahasa Arab, al-halu adalah wasfun li sahibih. Hal adalah sifat kepada tuang dia. Ikhlas ni adalah sifat kepada mereka itu. Qaidul li'amili, dia menjadi qaid, syarat kepada amalnya. Bilakah dia mesti kena berniat? Bilakah dia mesti kena ikhlas? Amal kepada hal adalah amal kepada sahib hal. Ketika melakukan ibadah. Okey, boleh faham? Ketika mereka itu melakukan ibadah, ketika itulah mereka itu kena ikhlas. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan tempat niat, masa niat adalah pada permulaan ibadat. Pada permulaan ibadat itu adalah masa niat. Melainkan kalau ada dalil yang khusus yang menjelaskan bahawasanya boleh diniat ibadat tersebut selain daripada permulaan masa ibadat, maka barulah dikecualikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikecualikan, ada 3 masalah yang dikecualikan niat pada permulaan ibadat. Yang pertamanya adalah puasa. Kerana di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di waktu malam sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka hak ni dikecualikan. Masalah puasa dikecualikan. Yang keduanya adalah masalah
Korban boleh kita niat semasa sembelih dan boleh niat sebelum daripada sembelih. Okey, cuma setelah daripada masuk waktu ataupun sebelum daripada masuk waktu ni ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Yang ketiganya adalah zakat. Zakat boleh kita niat sebelum daripada kita bagi. Dia asalnya i'ta'uz zakah. Beri zakat. Beri zakat ni masa kita beri kepada asnaf. Dia ambil tu permulaan kita melaksanakan ibadat zakat. Tapi boleh kita niat sebelum daripada tu. Okey. Bimbang kot batuk-batuk ayam. Okey. Jadi benda yang kita nak cerita saat ni hakikat. Lepas tu yang keduanya adalah masa. Yang ketiga tepat. Tempat niat sepakat ulama mengatakan hati, tanpa ada khilaf. Tempat niat adalah sepakat ulama mengatakan hati. Di sana ada pandangan segelintir ulama mengatakan niat kena dengan mulut. Tapi pandangan tu adalah pandangan syaz. Pandangan tu ditolak, tidak diterima. Okey. Kita buang pandangan syaz, jadi bermakna sepakat ulama mengatakan tempat niat adalah hati. Cuma ulama berbeza pandangan. Apakah hukum berlafaz dengan niat? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan digalakkan berlafaz dengan niat. Sebahagian daripada ulama mengatakan tidak digalakkan berlafaz dengan niat. Masing-masing ada sandaran dia. Mazhab Imam Syafi'i sama juga dengan mazhab Hanafi. Mereka berpandangan bahawasanya berlafaz dengan niat adalah digalakkan. Alasan dia benda? Alasan dia, okey, kita tengok alasan dia kalau kita buka dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, dia kata alasan dia adalah liyusa'idal lisanul qalba ataupun liyu'awinal lisanul qalb, supaya mulut membantu hati. Itu alasan dia, alasan supaya mulut membantu hati. Okey, jadi kalau kita tengok kepada alasan tersebut, jadi bermakna alasan itu diambil daripada keumuman kita dituntut saling membantu dalam hal yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lagu mana saling membantu dalam hal yang baik? Niat adalah ibadah. Niat adalah perkara yang baik. Kadang-kadang hati kita terganggu kerana banyak sangat duk mikir. Corona saja dah habis kita mikir ni. Banyak sangat terganggu nak bagi jemaah kedok masjid tiba-tiba akad takbir pula, acu nak akad takbir orang batuk pula tepi sudah. Jadi banyak sangat terganggu. Maka untuk menghadirkan niat sebelum daripada kita sembahyang mungkin terganggu. Maka apakah yang dapat membantu hati kita menghadirkan niat adalah berlafaz. Maka berlafaz dengan niat ia membantu perkara yang baik. Setiap perkara yang membantu kepada perkara yang baik dihukumkan juga baik. Maka sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i dengan ulama mazhab Hanafi dan segelintir ulama dalam mazhab Maliki, segelintir ulama dalam mazhab Hambali mengatakan sunat berlafaz dengan niat. Setiap mazhab ada pandangan di kalangan ulama mereka yang mengatakan berlafaz dengan niat adalah digalakkan. Cuma bukan menjadi pandangan muktamad dalam satu mazhab, melainkan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafi sahaja. Baik, itu alasan dia. Soal kita nak buat ke tak mau buat ke, itu pasal kita. Jadi yang penting kita kena tahu ulama yang mengatakan sunat berlafaz dengan niat ada sandaran dia. Okey, contoh secara jelas daripada perbuatan Rasulullah ada ke tak? Kalau kita tengok dalam hadis secara jelas tak ada. Cuma ada dalam bab haji, lepas tu dalam bab puasa. Dalam bab haji ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlafaz dengan niat labbaika umrah. Dalam bab puasa ada ketika Rasul balik ke rumah dia tanya Aisyah hal indakum min ghada? Aisyah kata tak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana shaim. Kalau kita aku puasa. Tujuan Rasulullah balik ke rumah nak cari makanan. Asal tak mau puasa. Tapi oleh kerana tak ada makanan, Rasulullah kata ana shaim, aku berpuasa. Maka sudah cukup menjadi sandaran bahawasanya berlafaz dengannya hukum dia adalah disunatkan. Okey, itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya benda lagi tempatnya dah habis lagi hakikat. Hukum niat pula kan. Apakah hukum niat? Hukum niat kebanyakan ibadat hukum niat adalah wajib. Hukum niat adalah wajib kebanyakan ibadat, tapi ada juga ibadat hukum niat bukan wajib, bukan sunat. Tapi boleh dikatakan kebanyakan ibadat hukum niat wajib kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu mazhab Imam Syafi'i kata innama sihhatul a'mal, mazhab Hanafi innama kamalul a'mal. Ada perbincangan di kalangan ulama
tentang takdir hadis tersebut. Ala kulli hal, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya niat adalah rukun kepada ibadah. Baik. Jadi kebanyakan ibadat hukum niat adalah wajib. Namun ada sebahagian daripada ibadat hukum niat tidak wajib, hukum niat sunat. Sebagai contoh, kita kena buat contoh lah. Contoh kita kata niat tawaf bagi orang yang melakukan umrah. Niat tawaf hukum dia sunat, tidak wajib. Kerana tawaf saat itu dia termasuk dalam niat ihram. Masa kita berihram, saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka semua perbuatan-perbuatan yang kita akan buat lepas ni masuk dalam tu belaka dah. Dalam niat ihram dah. Jadi nanti siapa kita nak tawaf, adakah wajib kita kena niat pula? Tak wajib. Tapi kalau niat, hukum dia adalah sunat. Okey, itu antara contoh sunat kita niat. Baik, tapi kalau tawaf benda tawaf wada' ataupun dia boleh baca wada', boleh baca wida'. Tawaf wada' ataupun tawaf sunat, tu wajib kena niat. Baik. Itu sebagai contoh. Lepas tu lagi benda dia, tak ingat dah. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, lepas tu benda kaifiyat niat. Kaifiyat niat berbeza daripada satu ibadat kepada ibadat yang lain. Ibadat sembahyang kaifiyat dia lain, ibadat puasa lain, ibadat zakat lain. Okey, itu ringkasan secara ringkas saja. Lepas tu syarat niat. Syarat niat yang pertama mesti kena Islam, orang yang berniat. Orang berniat mesti kena Islam. Yang keduanya mesti orang yang berniat saat itu mumayyiz, tamyiz. Kalau tak mumayyiz, macam mana dia nak niat? Yang ketiganya adalah mesti dia kena tahu apa yang dia ingin niat. Dia mesti kena tahu benda yang dia nak niat. Nak ibadat benda dia nak buat. Mesti kena tahu. Yang keempatnya adalah dia tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Dia tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Kalau perkara yang menafikan niat, sebagai contoh, dia memutuskan niat. Kalau dalam bab puasa ni, contohlah, dia niat lepas daripada isyak. Tiba-tiba sebelum daripada fajar, dia melakukan rafdun niyah. Dalam istilah fiqh dipanggil rafdun niyah. Dia tolak balik niat tersebut. Tak jadi nak puasa esok. Okey, tadi dia niat dah. Maka dia pun tolak balik niat tersebut sebelum daripada fajar. Maka sah tak puasa dia esok? Tak sah. Kalau puasa fardu lah, kalau puasa sunat sah. Kerana puasa sunat tidak disyaratkan niat pada malam hari. Okey. Jadi rafdun niyah ketika selepas daripada dia berniat sebelum daripada fajar, tu dia termasuk dalam perkara yang menafikan niat. Sama juga murtad. Wal iyad billah, lepas daripada niat dia murtad. Lepas tu dia masuk Islam balik. Lepas tu dia puasa esok tak niat dah. Sah ke tak? Tak sah. Kerana telah berlaku perkara yang menafikan niat. Masalah semayang. Tengah semayang, berhenti semayang akak telefon kejap, batal semayang. Walaupun dia tak keluar lagi, niat dalam tu batal semayang. Sebab niat untuk memutuskan sembahyang, dalam sembahyang ia termasuk dalam perkara yang menafikan niat. Jadi antara syarat niat, jangan mendatangkan perkara yang menafikan niat. Okey. Hal last sekali adalah maksud niat. Maksud niat, apakah tujuan kita niat? Tujuan niat adalah salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya adalah kita nak membezakan tamyizul ibadah anil adat. Membezakan ibadat daripada adat. Basuh muka ada mungkin basuh muka kerana kotor, mungkin basuh muka kerana panas, mungkin basuh muka kerana virus corona sebagai contoh. Okey. Dan mungkin basuh muka kerana ibadah. Maka untuk membezakan di antara basuh muka ibadat dengan adat, maka hak ibadat diperlukan kepada niat. Yang keduanya adalah